Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Ta'ala, kita kembali dipertemukan dalam bicara online, study online pendidikan Islam bersama Ustaz pada hari ini. Apa khabar semua? Moga dalam keadaan yang sihat walafiat hendaknya, insya-Allah. Alright, jom. Tanpa membahas, kita bersama-sama dengan abang-abang, kakak-kakak, adik-adik kita tingkatan 1, yang mana kita akan terus menelusuri pada pelajaran yang seterusnya, iaitu pada pelajaran keempat. Dah ready? Dah sedia? Jom sama-sama kita terus dengan pelajaran keempat kita, iaitu tajuk Allah Subhanahu Wa Taala penguasa mutlak. Okey, dah ready? Okey, boleh kita mulakan bersama. Jom kita mulakan dengan yang pertama. Seperti biasa, duduk kita dalam keadaan yang tertib dan tenang, duduk kita dalam keadaan yang paling mudah untuk memperoleh ilmu. Mulakan kita dengan baca surah Fatihah dan juga selawat kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Baik, kita terus dengan doa penerang hati. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik, pastikan peralatan yang kita nak perlukan untuk belajar kita dah ada depan mata, depan kita. Buku, pen, kertas, pensil, lagi buku teks, buku nota, buku latihan dan semua. Dan marilah sama-sama kita akan ikhlaskan hati belajar. Fokus untuk pelajaran pada hari ini, bidang Al-Quran, muka surat 13 hingga 15. Pelajaran 4, Allah Subhanahu Wa Taala penguasa mutlak tingkatan 1. Alright, dah ready? Dah bersedia? Jom sama-sama kita mulakan pada bacaan ayat kita. Untuk ayat ini ataupun untuk pelajaran ini, anak-anak pelajar dikehendaki untuk menghafaz dan juga kita membaca. Dan kita pada hari ini insya-Allah kita sama-sama untuk membaca surah Al-Baqarah ayat 204 hingga 286. Surah Al-Baqarah ayat 204 hingga 286. Jom sama-sama kita mulakan dulu pada ayat 284. Boleh mula? InsyaAllah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا
Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala allazina min qablina Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Sadaqallahul azim. Jadi alhamdulillah bacaan kita telah pun selesai, itu pada ayat 284 hingga 286. Biasa dengar bacaan ni biasanya kan, kita duk baca selepas solat, selalu kita berdiri, kita akan baca ayat inilah selepas daripada ayatul kursi. Jadi jom sama-sama kita pergi bagi terjemahan ayat. Sekarang kita tengok pada maksudnya pula. Okey, kita pergi dulu pada ayat 284, iaitu yang kita baca tadi ialah lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Segala yang ada di langit dan di bumi adalah kepunyaan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Jika kamu menzahirkan apa-apa yang ada dalam hatimu atau kamu sembunyikannya, Allah sebut, nescaya Allah SWT akan menghitung dan menyatakannya kepada kamu. Maknanya setiap apa yang ada dalam hati kita, sama ada kita tunjuk ataupun sama ada kita sembunyikan, Allah pasti tahu. Allah pasti akan menghitung, Allah pasti akan memberi ganjaran, sama ada baik ataupun buruk, atas setiap apa yang ada dalam hati kita. Kalau baik, ganjaran baik. Kalau sebaliknya, na'udzubillah. Jadi itu ayat yang Allah sebut sebagai wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Kemudian Allah sambung lagi, fayaghfiru liman yasha wa yu'azzibu man yasha. Kemudian dia mengampunkan, fayaghfiru liman yasha, dia mengampunkan sesiapa yang dikehendakinya, wa yu'azzibu man yasha, yakni dan menyiksa sesiapa yang dikehendakinya menurut undang-undang dan peraturannya. Dan ingatlah, dan terakhir Allah sebut wallahu ala kulli syai'in qadir, dan ingatlah bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala maha berkuasa terhadap segala sesuatu. Itu ayat yang kita baca pada 284. Kemudian kita tengok pada 285 yang mana Allah telah sebutkan, yang disebut ini amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Sungguhnya ataupun Rasulullah SAW telah beriman kepada apa-apa yang diturunkan daripada Tuhannya. Amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Dan juga orang-orang yang beriman, semuanya beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, para malaikat, kitab-kitab dan para rasulnya. Kemudian la nufarriqu baina ahadin mir rusulih wa qalu sami'na wa ata'na. Sungguhnya mereka berkata apa? Mereka ni siapa dia? Orang-orang yang beriman, yang mereka berkata kami la nufarriqu baina ahadin mir rusulih, kami tidak membezakan antara seorang rasul dengan rasul yang lain. Yang mana dipasambung lagi, disebut bahawa wa qalu sami'na wa ata'na, mereka berkata kami dengar, kami taat. Sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taat. Dan ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, kami mohon keampunanmu wahai Tuhan kami, dan kepadamu jualah kami kembali. Itu penutup bagi ayat 285. Kemudian Allah akhiri surah Al-Baqarah dengan ayat 286 dengan ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Selalu kita dengar ayat ni. Allah tidak membebani seorang melainkan apa-apa yang terdaya olehnya. Laha ma kasabat wa 'alaiha ma katasabat. Dia mendapat pahala kebaikan yang diusahakannya, dan dia juga menanggung dosa kejahatan
yang diusahakannya. Maknanya Allah cerita balik seperti mana yang disebutkan dalam ayat 284, yang mana apa adalah hati kita, baik ke buruk ke Allah tahu. Dan dia pada ayat 286 Allah sebut, jika baik amalan kita, maka baiklah ganjaran untuk kita. Jika buruk amalan yang kita buat, maka dosalah yang akan kita tanggung. Itu sebab itu maknanya laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Kemudian Allah sambung, Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Wahai Tuhan kami. Siapa yang sebut tu? Orang-orang yang beriman tadi ni. Orang-orang yang menuruti beriman kepada Allah, para malaikat, kitab dan juga rasulnya tu. Mereka kata apa? Wahai Tuhan kami, janganlah engkau mengambil kira kesalahan kami jika kami lupa atau tersalah. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Wahai Tuhan kami, janganlah engkau bebankan ke atas kami bebanan yang berat sebagaimana engkau bebani orang-orang yang terdahulu. Ni orang beriman ni minta supaya Allah jangan bebankan kita orang beriman ini sebagaimana Allah telah berikan bebanan tersebut kepada orang-orang yang terdahulu. Kemudian orang beriman ni berdoa lagi apa dia? Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Dan maafkanlah kesalahan kami ya Allah, serta ampunkanlah dosa kami, dan berikanlah kepada kami yakni rahmat, berikanlah rahmat kepada kami. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna, yang tadi ni maafkanlah kesalahan kami, ampunkanlah segala dosa-dosa kami, berikanlah rahmat kepada kami. Yang mana ayat yang kita baca tadi, wa'fu 'anna waghfir lana warhamna. 3 benda yang kita minta. Kita minta maaf kesalahan kita, ampunkan dosa kita, beri rahmat kepada kita. Kemudian ditutup dengan anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Sungguhnya engkaulah, yakni Allah SWT penolong kami, oleh itu tolonglah kami untuk mencapai kemenangan terhadap orang-orang ataupun kaum yang kafir. Sadaqallahul azim. Ayat yang cukup penuh makna, ayat yang orang kata sangat-sangat memberikan semangat kepada kita untuk terus melakukan segala amalan, yang mana kita tahu kita bahawa Allah sahajalah penguasa yang mutlak, tak kiralah sama ada hidup kita ataupun segala isi yang ada di atas dunia ini. Baik, seterusnya kunci ilmu. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keringanan dalam syariat mengikut kadar kemampuan hambanya. Contoh, solat wajib dilaksanakan dalam keadaan berdiri, namun boleh dilakukan dalam keadaan duduk, mengiring dan berdentang bagi orang yang sakit. Maknanya dalam apa setiap yang Allah beri ini ada keringanan. Maknanya agama ini bukan membebankan. Bahkan agama ini sangat memahami akan umatnya, yakni kita sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang kadang-kala ada kesusahan dalam melakukan amal. Oleh kerana itu Allah memberikan keringanan kepada kita melalui cara-cara yang telah ditetapkan, yang telah diajarkan kepada kita oleh Nabi SAW. Oleh itu Allah tahu apa yang kita tahu. Allah tahu apa yang kita rasai pada nak sebutnya. Maknanya kalau kita sakit, insya-Allah kita melakukan rukhsah dalam solat. InsyaAllah Allah terima amalan-amalan kita. Okey, seterusnya intisari ayat. Kita pergi dulu pada ayat 284. Apa yang Allah nak sampaikan kepada kita, yakni segala yang ada di langit dan di bumi adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada satu pun milik kita. Bahkan apa yang kita ada, yang kita miliki, diri kita sendiri pun bukan milik kita, tapi Allah yang punya. Gitu. Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui segala amalan zahir dan batin. Amalan zahir luaran kita, amalan batin, amalan dalaman kita. Baik zahir, baik batin, dapat pahala. Luar tak apa baik, dalam pun tak apa cantik, maka apa dia nak sebut ni? Dosa lah, na'udzubillah, untuk orang-orang yang melakukan amal yang tak baik itu. Dan amalan zahir ialah amalan yang dilakukan, yang disebutkan tadilah, dilakukan oleh anggota badan seperti solat dan puasa. Manakala amalan batin pula ialah amalan hati seperti ikhlas. Ada orang nampak ikhlas tu keluar sebiji-sebiji? Tak ada, sebab duduk dalam. Oleh kerana itu dalaman kita ni hanya Allah sahajalah yang tahu.
Jangan kita kata aku ikhlas kan. Nampak ni seketul kita buat keluar ikhlas tu depan mata orang kan. Tak boleh tak. Maknanya amalan kita luar kita nampak, dalaman tak ada siapa yang tahu melainkan Allah Subhanahu wa taala. Ayat 285 Allah menyatakan kepada kita, ini kefahaman ayat, semua rasul memiliki akidah tauhid yang sama bermula dari Nabi Adam alaihi salam sehinggalah khatimul anbiya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akidahnya satu, iaitu mengesahkan Allah Taala. Rasulullah SAW dan orang beriman yakin dengan risalah tauhid yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu disebutkan dalam ayat 285 bahawa orang-orang beriman ini tidak membezakan antara rasul-rasul yang telah diutuskan oleh Allah, dan orang-orang beriman ini sami'na wa ata'na, follow dan mendengar arahan. Dengar, sami'na, kami dengar dan kami ikut arahan tersebut. Maknanya orang beriman ini memang yakin betul-betul bahawa apa yang disampaikan oleh Nabi SAW itu adalah risalah oleh Allah Subhanahu wa taala. Faham dekat tu? Sebab tu kita kena yakin apa jua yang disampaikan oleh Nabi, apa jua yang ada dalam Quran, apa jua yang diajarkan kepada kita sebagai syariat Islam itu, maka kita kena lakukan dengan penuh keyakinan dan keimanan. Maka dengan itu tanda orang beriman. InsyaAllah. Jadi kalau kita mungkin rasa macam tak apa ni yakin rasa macam betul kan ni kan, maka kita kena koreksi diri kita balik. Bab iman kita ni kita kena tengok balik, insyaAllah. Okey, seterusnya kita tengok pada ayat 286. Apa intisari ayatnya, iaitu Allah Subhanahu wa taala tidak membebankan hambanya dengan amalan yang tidak mampu dilakukan, yang kita sebut sebagai tadi ni rukhsah solat tu. Kalau kita tak sihat, solat tetap kena solat wajib, tapi mungkin kita tak mampu nak berdiri, Allah bagi keringanan, Allah bagi kemudahan untuk kita. Solat duduk, solat melentang dan sebagainya. Kalau kita bermusafir kan, kalau waktu puasa kita boleh buka puasa tersebut, dan berbagai lagi, banyak lagi kita nak cerita bab rukhsah, balutan dan sebagainya. Maka dengan itu nak sebut Allah tidak membebankan kita dengan amalan yang kita tak mampu. Dan sebenarnya amalan ataupun perlakuan yang kita dugaan, ujian yang Allah beri kepada kita, sebenarnya Allah tahu kita sedang dan kita mampu untuk lakukan. Sebab itu kita yakin bahawa setiap pengorbanan yang kita lakukan untuk menghadapi ujian daripada Allah Ta'ala itu adalah sumber pahala untuk kita. Setiap perbuatan manusia akan dihisap. Kebaikan dilakukan akan diberi pahala, kejahatan akan dibalas dengan dosa. Boleh dekat tu. Tak ada amalan kalau baik tak dapat apa, kalau jahat tak dapat apa, tak ada. Setiap amalan walaupun sekecil-kecil perkara ataupun sebesar zarrah akan dinilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kunci ilmu ayat yang turunkan apabila diturunkan ayat 284 surah Al-Baqarah. Para sahabat terasa bebanan yang berat kerana Allah Subhanahu wa taala menilai segala amalan yang zahir dan yang tersembunyi. Lalu mereka mengadu kepada Rasulullah SAW, maka turunlah ayat 285, 286 surah Al-Baqarah. Apa maknanya? Para sahabat bila mendengarkan ayat 284 yang mana Allah sebutkan setiap amalan ataupun setiap apa yang ada pada zahir kita dan batin kita, luaran, dalaman, semuanya akan dinilai pahala di sisi Allah. Maka sahabat rasa macam berat juga no. Sampai ke niat pun Allah nak bagi pahala kalau baik. Niat pun kalau apa nama tak baik pun akan dinilai. Tu tak buat apa lagi, Allah rasa berat. Para sahabat waktu tu, maka mereka pun pergi cerita dekat Nabi, maka turun ayat 285, 286. Orang beriman ni sami'na wa ata'na. Orang beriman ni yakin dengan penuh keimanan. Amalan yang dilakukan ataupun amalan yang kita buat ni adalah kerana Allah Ta'ala, akan dapat pahala, akan dapat ganjaran terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat 286 itu nak cerita bahawa Allah tahu kita mampu untuk menghadapi. Allah tahu kita ni boleh untuk melakukan amalan tersebut. Tak boleh, kita ada rukhsah, kita ada kemudahan yang Allah berikan. Mudah kan, sonok kita. Allahumma salli ala Muhammad. Allah Subhanahu wa taala sangat pemurah dan penyayang. Allah Subhanahu wa taala sangat memahami kita. Oleh kerana itu kita sama-sama tingkatkan amalan dan juga tingkatkan keimanan kita bahawa kita yakin Allah Subhanahu wa taala penguasa mutlak. Kita tengok pada ustaz ni pula, Ustaz Malik. Ustaz Malik kata apa?
membaca ayat 285, 286. Ni Ustaz kata. Saja. Dapat menghindarkan diri daripada segala keburukan, godaan syaitan, gangguan jin dan manusia. Betul macam tu Ustaz balik sebut dah saja gurau. Okey. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda, "Man qara'a bil ayatain min akhir surah Al-Baqarah fi lailah kafatahu." Siapa yang membaca dua ayat daripada akhir surah Al-Baqarah 285 286 pada malam hari, maka kedua-dua ayat ini sudah mencukupi baginya, yakni untuk menghindarkan diri daripada segala keburukan, godaan syaitan, gangguan jin dan manusia. Sebab itu kita perlu amal ayat ini. Bila waktu kita amal, selalu kita baca selepas solat. Selepas solat wirid tu kan, lepas baca ayatul kursi, kita boleh baca ayat ini. Jadi boleh kita sama-sama amalkan, kerana ayat ini juga adalah ayat hafazan bagi anak-anak pelajar juga. Alright, jadi rasa sekadar ini saja pertemuan kita saat je kan. Saya harap memberi manfaat juga kebaikan bersama. Alright, jadi kita jumpa lagi pada pelajar anak-anak kita pelajaran tingkatan 1. Mungkin ada yang boleh kongsi di bawah, mungkin boleh ada yang nak type semula apa yang kita cerita tadi. Silakan. Okey, kita jumpa lagi di lain bicara, di lain pelajaran. Wallahu taala alam. Minta ampun kekurangan kesilapan. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.